dan bersempena dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan biasanya kita penuhi dengan berbagai ibadat. Tentulah kita sebagai seorang mukmin yang sebenar-benar di sisi Allah, kita tentulah mau melakukan ibadat, berbagai ibadat itu sebaik-baik ibadat. Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan agama Islam telah pun menunjukkan kepada kita, menghidayatkan kepada kita cara-cara, kaedah-kaedah macam mana kita nak memperbaiki mutu ibadat kita supaya ibadat kita itu menjadi sebaik-baik ibadat. Tadi saya telah sebutkan satu ayat di mana maksud ayat yang saya sebut tadi adalah salah satu kaedah yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan mutu ibadat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya Muhammad, engkau ajarkanlah sebaik-baiknya, engkau berilah kepahaman sebaik-baiknya kepada umatmu, supaya umatmu berasa suka dan gembira karena telah menerima berbagai kurnia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berasa suka dan gembira, dan kesukaan, kegembiraan mereka itu didorong oleh kesedaran mereka bahawa mereka telah menerima berbagai kurnia dan rahmat daripada Allah, itu adalah lebih baik. Khairun, itu adalah lebih baik daripada mereka merasakan apa saja ibadat, kebaikan yang mereka lakukan itu merekalah yang melakukannya. Jadi bila kita beribadat, tuan-tuan, tentulah kita berasa suka, lapang dada, gembira kerana kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kegembiraan kita itu tentu ada yang mendorong. Yang mendorongnya antara lain yang biasa ialah kerana kita sudah melakukan ibadat yang disuruh oleh Allah, sudah melakukan kebaikan yang diperintah oleh Allah, dan itu kita suka, kita gembira. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Man sarrathu hasanatuhu wasa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'minun. Sesiapa yang hatinya disukakan oleh kebaikannya dan hatinya diduka citakan oleh keburukan yang dilakukannya, dia adalah seorang mukmin. Jadi bila kita telah berjaya melakukan perintah-perintah Allah, melakukan suatu ibadat, kita suka. Tapi untuk meningkatkan mutu ibadat kita, hendaklah kita merasakan kesukaan kita itu kerana kita sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita ibadat yang kita buat, bahawa ibadat yang kita buat itu datangnya daripada Allah sebagai kurnia kepada Allah, rahmat dan nikmat daripada Allah kepada kita. Kemudian kita janganlah merasa ibadat kita itu kita yang melakukan. Hendaklah kita rasa semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala.
dengan qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa qudrat dan iradah Allah kita tak boleh melakukan kebaikan. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu syai'in bi qada'in wa qadarin hatta al-azzu wal kaisu. Tiap-tiap sesuatu itu adalah mengikut qada dan qadar Allah, sehingga rasa lemah, rasa cergas. Malahan kita telah pun mempelajari di dalam ilmu tauhid, sebiji sebutir abu berterbangan tak akan bergerak tanpa qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. La tataharrak dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah, satu abu, satu atom yang kita nampak terbang kerana ditiup angin. Abu ini tidak berterbangan ke sana kemari tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa qudrat iradah Allah Subhanahu wa taala, tanpa ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beribadat, kalau kita nak tingkatkan mutu ibadat kita menjadi lebih baik, hendaklah kita rasakan bahawa ibadat kita itu datang daripada Allah sebagai kurnia kepada Allah, rahmat dan nikmat daripada Allah kepada diri kita. Walaupun kita merasa sembahyang maghrib tadi kita yang melakukannya, tapi hendaklah kita pandang semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingatkan, hubungkan ibadat kita itu sebagai perbuatan kita dengan perbuatan Allah, maka Allah telah pun menerangkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Maknanya perbuatan kita itu mengikut qada dan qadar Allah, mengikut qudrat dan iradah Allah, hikmah Allah, ilmu Allah, tadbir Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, bila kita rasa itu, kita dapat memperbaiki tauhid kita, terutamanya tauhidul af'al, mengesahkan perbuatan Allah. Kerana kita wajib mengesahkan perbuatan Allah, bahawa tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Kalau kita rasa ada perbuatan dan Allah ada perbuatan, maka berbilang-bilanglah perbuatan. Jadi di sini berarti bila kita ingat apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata kesan daripada qudrat dan iradah Allah, datang daripada Allah, maka ini berarti kita memperbaiki tauhid kita. Mungkin sampai kepada tingkat seorang yang digelarkan muwahhid, orang yang benar-benar mengesahkan Allah. Kalau kita telitikan dalam kitab-kitab tasawuf, ya, setengah ahli tasawuf mengkategorikan kedudukan orang Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setengah ahli tasawuf mengatakan bahawa orang yang paling hampir paling tinggi, paling baik di sisi Allah selain daripada nabi-nabi dan rasul-rasul ialah orang yang digelarkan muwahhid, orang yang benar-benar mengesahkan Allah dari sudut zatnya, sifat-sifatnya,
af'alnya, perbuatannya dan asma'nya. Malahan orang muwahhid ini tuan-tuan, setengah ahli tasawuf mengatakan mereka inilah orang yang warak sebenar. Orang yang warak sebenar. Kadang-kadang disebut warak yang khusus. Di sana ada dua jenis warak. Satu, warak yang biasa. Warak kerana bercermat dalam menjaga hukum. Hukum-hukum Allah itu yang halal, yang haram, yang makruh, yang sunat, yang harus, semuanya dijaga dengan cermat. Ini orang warak. Sehingga berjalan pun, cara berjalan pun dijaga, cara bercakap, suara tinggi, rendahnya, nada percakapan dijaga. Ini orang warak. Kan kita selalu tengok ada seorang alim, dia jalan tunduk, dia itu warak. Ini warak dari segi hukum. Tapi warak yang sebaik-baik ialah orang yang muwahhid, mengesahkan Allah. Ini warak yang khusus. Warak yang khusus ini susah nak dicapai.